Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan, walaupun Abang tak ada jump scare, walaupun Abang tak ada muzik, walaupun muka Abang je tak ada gambar-gambar lain mewakili gambar-gambar hantu ke tak ada. Abang terima kasih sangat-sangat sebab cerita Abang diterima seadanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga sebab dah menonton video Abang sejak daripada setahun yang lepas Abang buat video. Dan sebelum Abang mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga kita diampunkan segala dosa, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, termasuk urusan-urusan untuk beribadah, dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan dirahmati hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba kita minta ajalah dengan Allah Ta'ala. Allah nak bagi, insya-Allah Allah bagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita, dan ketiga-tiga ceritanya memang lain daripada yang lain, terutama cerita pertama dan cerita ketiga memang Abang rasa menusuk kalbu. Jadi hari ni Abang bercerita daripada rumah kampung Abang. Gigih daripada rumah Melaka bawa tabir hijau yang ada kat belakang ni, tapi sebenarnya kita semua nampak adalah pemandangan, sebenarnya adalah tabir hijau. Gigih Abang bawa daripada Melaka semata-mata Abang nak rakamkan kenangan daripada rumah kampung Abang. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Irfan, berlaku pada tahun 2009 dan dekat satu universiti dekat Johor. Tapi Abang tak nak bagi tahu sama ada universiti kerajaan ataupun swasta, tapi ia adalah universiti. Irfan cakap dia seronok sangat kerja kat sini, memang dia rasa suka sangat kerja kat sini. Sebenarnya dia memang tak bercadang nak pindah tempat kerja, tapi kejadian tahun 2009 yang menyebabkan dia pindah kerja. Selalunya kejadian tu akan berlaku pada waktu pada waktu pemilihan pelajar baru. Lebih kurang bulan 6 ke bulan 7, pihak universiti akan mengadakan pemilihan pelajar. Jadi pelajar yang mana-mana yang nak dibawa masuk, diterima masuk ke universiti akan disenarai pendekkan. Lepas tu mereka akan dihantar surat untuk menjemput surat tawaran. Jadi sewaktu pemilihan pelajar dan juga penyediaan surat-surat dan dokumen-dokumen untuk dihantarkan kepada pelajar sebagai surat jemputan tawaran pembelajaran, waktu tu beberapa orang pekerja kena duduk dekat ofis sampai pukul 2-3 pagi. Memang bekerja keras. Selalunya makan masa 1 minggu. 1 minggu tu memang direct diorang akan bekerja sampai pukul 2-3 pagi sebab nak memilih pelajar untuk dibawa masuk ke dalam universiti bukan satu benda yang senang. Diorang kena pilih betul-betul. Jadi disebabkan pemilihan tu terlalu ketat, memakan masa kerjanya daripada pukul 8 pagi menjejak 8 malam, menjejak pukul 2 pagi. Tapi kata Irfan, dalam 2 tahun pertama memang dia dah mula ada gangguan. Pada tahun 2007, kata Irfan, mula-mula dia kena ganggu. Waktu tu dia baru masuk dalam jabatan memilih pelajar ni. Waktu dia orang tengah buat kerja, buat pemilihan pelajar, sediakan dokumen-dokumen untuk pelajar, tiba-tiba salah satu telefon yang ada dekat dalam pejabat tu berbunyi. Mula-mula diorang ingat itu adalah benda-benda biasa. Jadi salah seorang daripada member-member yang ada pada waktu tu, pekerja-pekerja yang ada pada waktu tu, angkatlah telefon. Hello lah. Hello, siapa kat sana? Tapi tak ada siapa yang jawab. Pelik. Lepas tu kali kedua, lepas letak tu kali kedua, berdering balik telefon tu. Pada waktu tu memang telefon-telefon pejabat banyaklah dekat pejabat-pejabat. Sekarang ni orang banyak guna handset kan. Waktu tu memang telefon. Kali kedua berbunyi. Seorang lagi member angkat. Hello, siapa tu? Tetap tak ada orang yang jawab. Jadi ketua diorang, kata Irfan, cakap macam ni. Lepas ni kalau ada bunyi telefon berdering, jangan diangkat.
Kita tak tahu sama ada orang nak dengki ataupun memang telefon daripada alam sebelah ke mungkin. Jadi bila diorang dengar saranan ketua dah cakap macam tu, masing-masing dengarlah kan. Okey, lepas ni kalau ada bunyi telefon, jangan angkat. Memang betul. Bunyi telefon kali ketiga, kali keempat, sepanjang malam, kali kelima, kali keenam. Nak dekat kali ke-10. Ketua Irfan dah tak tahan dengan bunyi telefon berdering-dering. Sebab bunyi telefon deringan dia kadang-kadang menusuk ke telinga kan. Dah deringan dia banyak kali. Jadi dia punya ketua Irfan cakap ketua dia pergi dekat telefon tu, tarik wayar tu, putuskan. Dengan harapan selepas tu memang tak ada lagi bunyi-bunyi telefon. Tetap juga bunyi telefon tu ada. Tetap juga bunyi telefon tu berdering. Diorang kata lepas tu diorang memang buat bodoh je. Rasa macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tepat pukul 2 pagi masing-masing balik. Bila diorang siap-siap nak balik, time tu lah bunyi deringan telefon tu tak bunyi. Maksudnya dia tak keluarkan bunyi. Dah tak ada siapa-siapa telefon. Agaknya dia memang alam sebelah sengaja dengki diorang tengah buat kerja. Itu pada 2007. Menganjur ke 2008, kata Irfan, ada lagi satu peristiwa. Waktu peristiwa tu jadi memang waktu diorang semua kena kerja lebih masa sebab nak buat pemilihan pelajar masuk ke universiti. Pada waktu tu kata Irfan ada kejadian yang bukan berkenaan dengan telefon. Kali ini mesin photostat. Waktu diorang tengah bekerja, waktu tu lebih kurang 5-6 orang juga dia kata. Tengah bekerja, membuat pemilihan pelajar. Diorang dah ready kalau malam tu diorang akan diganggu. Betul-betul diganggu. Mesin photostat tiba-tiba berbunyi sendiri. Tiba-tiba memotostat sendiri. Monostat, lebih kurang lah. Jadi, yang peliknya kata Irfan, dalam mesin photostat tu memang ada kertas. Kalau ikut logik, kalau mesin photostat tu berbunyi, berhidup, bergerak, dia akan mengeluarkan kertas sebab ia berjalan secara automatik. Tapi walaupun mesin tu berbunyi, berdekap-dekup, dia orang memotostat, tapi kertas langsung tak keluar. Memang pelik kata Irfan. Pada waktu tu tak ada seorang pun yang berani dekat-dekat mesin photostat. Biarlah mesin photostat tu berjalan sendiri. Sebab mesin photostat tu memang ditempatkan di satu sudut kawasan yang agak jauh daripada tempat diorang bekerja. Cumanya bunyi mesin photostat tu betul-betul mengganggu. Tapi memang tak ada siapa hirau. Sampailah pukul 2 pagi diorang pun balik ke rumah. Barulah mesin photostat tu berhenti. Masa tu Irfan cakap hati dia keras lagi. Boleh lagi lah sebab ramai kan. Pada tahun 2009 berlaku pada waktu yang sama, iaitu waktu pemilihan pelajar, diorang kena kerja lebih masa. Tapi pada minggu tu ramai pekerja yang tak ada sebab kebanyakan departmen diorang semua dah terdiri daripada orang-orang yang nak pencen. Dan pada tahun 2009 ramai pula yang pencen. Jadi yang ada pada waktu tu bertugas untuk memilih pelajar hanya 4 orang. Tapi kali ni gangguan dia betul-betul lain macam. Tengah diorang buat kerja, tiba-tiba dengar luar, bergemang. Tiba-tiba dengar luar daripada ofis diorang, ada orang perempuan menyanyi. Jadi diorang biarkan sebab benda tu berlaku dekat luar pejabat. Jadi benda tu mungkin tak akan masuk dalam pejabat. Salah. Dalam ruang pejabat ada dibahagikan 2 bahagian. Satu kawasan yang ada lampu, satu kawasan yang tak ada lampu. Sebab kawasan yang tak ada lampu tu memang diorang sengaja tak buka. Sebabnya memang kawasan tu tak ada siapa kat kawasan tu. Ada meja-meja. Pekerja-pekerja yang dekat meja tu semua dah balik. Diorang buat kerja dekat satu kawasan yang memang ada lampu. Jadi waktu benda tu menyanyi-nyanyi dekat luar pejabat, diorang buat bodoh je. Mula-mula ada juga jengah-jengah. Kata Irfan dia jengah-jengah juga. Takut-takut kalau ada staf-staf perempuan yang belum balik lagi. Tapi logiklah pukul 1 pagi. Mana ada orang dekat office 2 office kan. Jadi biarlah dia nak menyanyi. Jadi tengah dia orang buat kerja, benda tu terus menyanyi. Agaknya benda tu sakit hati. Bila Irfan dengan kawan-kawan dia buat bodoh je. Dia menyanyi. Tak ada siapa tepuk tangan. Tak ada siapa yang menjerit-jerit. Jadi tengah Irfan buat kerja,
tiba-tiba dekat kawasan gelap dalam ofis dia, ada perempuan menyanyi. Dan suara dia sangat lembut dan mendayu-dayu. Pada waktu tu Irfan cakap mereka berpandangan satu sama lain dan tak sempat nak buat apa-apa. Semuanya kemas-kemas terus keluar daripada ofis, terus lari daripada ofis. Waktu diorang keluar lari daripada ofis tu, terdengar dalam ofis suara orang tergelak-gelak, seolah-olah gelak-gelakkan diorang. Waktu tu Irfan cakap dia kecut perut. Inilah gangguan paling teruk pernah dialami selama 3 tahun dia kerja dekat situ. Besok pagi daripada 4 orang yang ada dekat tempat kejadian, Irfan seorang aja yang datang. Yang lain tu mungkin demam ke apa. Irfan seorang datang dan Irfan ceritakan pada orang lain, pada ahli-ahli lain, pejabat, orang-orang pejabat dia. Memang semuanya remang bulu roma. Kalau abang. Dan Irfan kata itulah tahun terakhir dia bekerja dengan pihak universiti tu. Lepas tu dia pun berhenti. Tapi nak dijadikan cerita, Irfan kata pada waktu dia kerja dekat universiti tu, dia bertugas sebagai pegawai kontrak. Maksudnya dia bukan pegawai yang tetap lah. Jadi bila kontrak dia habis, dia pun berhenti. Dia kata itu 3 tahun pengalaman dia bekerja dekat universiti tu dan gangguan berlaku sewaktu proses pemilihan pelajar. Seram. Abang tak tahulah, cerita pertama tadi dah seram dah. Ni cerita yang kedua ni rasanya kecut perut juga. Abang nak cerita. Tahun 2012 dekat Bukit Tangga, Kuala Kelawang, diceritakan oleh Khairul. Diceritakan oleh Khairul. Sebenarnya abang tak tahu nak cakap, walaupun ini bukan cerita yang abang kata seram-seram, yang abang sampai 2 kali record tak boleh record, masih lagi tak boleh record lagi, abang tak berani lagi nak record. Tapi cubalah, yang ini pun boleh kata seram juga. Doakan abang boleh sampaikan semua cerita yang penonton bagi jadi iktibar kan. Okey, cerita dia macam ni. Khairul kata pada tahun 2012, pada waktu tu adik dia, sama ada adik lelaki atau adik perempuan, dia tak cerita ke abang. Adik dia kena menjalani pembedahan dekat hospital Seremban. Jadi emak dia yang selalu jaga adik dia sewaktu adik dia terlantar dekat hospital. Nak jadi cerita, pada satu hari Khairul ditugaskan untuk ambil mak dia dekat hospital dan bawa mak dia pergi rumah pakcik dia. Sebab pada waktu tu mak dia pula rasa macam tak berapa nak sihat badan. Jadi dekat rumah pakcik dia nanti mak dia akan berehat-rehat lah. Jadi tak teruk sangat mak dia. Biarkanlah adik dia sorang-sorang kat hospital. Tapi Khairul cakap pada hari yang sepatut dia jemput mak dia, dia terlupa. Leka sangat main football. Leka sangat main futsal. Patutnya dia jemput mak dia pukul 6. Tapi bila dia tengok jam, habis-habis main futsal, dia ingat pukul 5.30. Rupanya pukul 6.30. Dah menganjur 6.30. Waktu tu dia terkejut gila. Alamak, sepatutnya ambil mak dia bawa ke rumah pakcik dia pukul 6. Waktu tu kata Khairul dia masih ada lagi dekat kawasan Kuala Kelawang. Dia kata jarak daripada Kuala Kelawang nak ke hospital Seremban tu agak jauh juga. Tak apalah, pukul 6.30 pun dia telefonlah mak dia. Dia beritahulah mak dia yang dia akan terlambat datang. Tapi sebagai mak, dia faham macam mana anak kan. Jadi dia tahu anak dia, anak sulung dia ni gairah main bola. Jadi dia kata tak apa, mak tunggu kat sini, Alung pergilah siap-siap, mak jemput mak kat sini. Sambil-sambil tu kalau lambat mak boleh semayang dekat hospital dulu, semayang maghrib. Jadi Khairul pun balik rumah. Bila balik rumah, dia siap-siap nak jemput mak dia. Sekarang ni dekat jam tangan dia pukul 7 malam. Nak tak nak dia kena jemput mak dia. Cumanya ada satu masalah. Kalau nak pergi ke hospital Seremban daripada rumah dia, dia boleh melalui salah satu dari 2 jalan. Sama ada dia lalu Tampin yang memakan masa 1 jam, ataupun dia lalu Kuala Kelawang iaitu Bukit Tangga yang memakan masa 50 minit. Jadi dia kata dia pilih dekat Bukit Tangga, Kuala Kelawang sebab dia lebih dekat, kurang 10 minit. Sebab lalu dekat kawasan Tampin dia makan masa 1 jam.
Tapi yang tak sedapnya, dekat Bukit Tangga Kuala Kelawang tu, Negeri Sembilan, banyak sangat cerita-cerita yang Khairul dengar. Sebab itu dia kata dia mengelak untuk lalu jalan tu pada waktu maghrib dan ke atas. Maksudnya pada waktu malam dia tak nak lalu jalan tu. Sebab dia dah dengar macam-macam cerita. Tapi kes kali ini lain sikit. Sebabnya dia kena jemput mak dia juga. Takkan nak biarkan mak dia dekat hospital. Badan mak dia dah sakit-sakit jaga adik dia. Jadi tak nak dia tetapkan pendirian. Dia lalulah dekat kawasan Bukit Tangga Kuala Kelawang. Dia kata mula-mula perjalanan okey. Tapi bila sampai dekat satu kawasan menaiki bukit, tiba-tiba dia rasa motor dia berat sangat. Jam dekat tangan dia menunjukkan pukul 7.30 malam. Mula-mula dia ingat mungkin naik bukit. Jadi disebabkan naik bukit tu, dia punya motor jadi lambat, jadi berat. Tapi waktu dia tengah perah macam nak mati, tiba-tiba topi yang dia letakkan dekat bakul motor tercempak tak tahu ke mana. Seolah-olah diambil. Dia kata waktu tu dia puas tengah perah motor, dia puas pandang kiri pandang kanan. Mana pula dia punya topi tu. Sempat dia berhenti. Dia jengah tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang. Dia nak cari mana topi dia tapi tak berjumpa. Jadi dia dah terberhenti, motor dia pun tak terberhenti. Waktu tu tak ada satu pun kereta yang lalu, lori pun tak ada yang lalu. Padahal pada waktu pukul 7.30 kata Khairul, ikutkan banyak aja kereta ataupun lori lah, terutamanya lori yang lalu. Tapi pada waktu tu takdir Allah Ta'ala kan, lori pun tak ada yang lalu. Okay, tak apalah, dia kata dia buat berani. Jadi bila dah motor dia terberhenti, dia cubalah hidupkan motor dia. Dia cuba start motor dia pakai starter, lepas tu pakai kaki. Tak mau nyala motor dia. Motor tak nak nyala. Macam tu seolah-olah mogok. Jadi dia duduklah atas motor sambil dia menolak motor menaiki bukit gunakan kakinya. Betul lah, takkanlah gunakan mulut pula kan. Dia boleh faham duduk atas motor, jadi dia berkayuhlah guna kaki dia kanan kiri. Bila dah sampai dekat atas bukit, dah nak dekat ke atas bukit, lalulah satu kereta. Lalu berselisihlah dengan satu kereta. Kereta tu bagi horn kuat gila sambil angkat lampu 2-3 kali. Angkat lampu. Waktu tu mula-mula Khairul rasa macam, kenapa Rasanya macam dia duduk kat tepi jalan, bukan dia duduk kat tengah jalan. Kenapa tiba-tiba dia angkat lampu? Okay, tak apalah, dia relax lah. Dia nolak motor lagi gunakan kaki dia. Jadi bila selang 2-3 minit, lalu lagi satu kereta pun buat tindakan yang sama. Horn sekuat-kuatnya, lepas tu nyalakan lampu, naikkan lampu. Dia dah pelik dah, dia kata nak pandang belakang. Dia dah tergerak nak pandang belakang, tapi dia takut. Okey, tak apa. Dia kata relax dulu. Bila betul-betul dah sampai ke atas bukit, kawasan Bukit Tangga tu, bukit puncak tertinggi, lalulah sebiji lori. Lori tu juga bagi lampu tinggi, dan kali ni lori ni punya horn lagi kuat daripada 2 kereta yang ada sebelum tu. Waktu tu dia kata sah, ada sesuatu yang bersama-sama dengan dia. Dia dah rasa takut, nak pandang pun takut. Okeylah, tak apa. Waktu tu dia kata dia betul-betul dekat atas bukit. Sekarang ni dia akan menuruni bukit. Di bawah bukit ada kedai-kedai buah-buahan yang dia nampak masih lagi beroperasi. Nampak lampu-lampu masih lagi buka lah. Jadi waktu dia nak menuruni bukit tu, dia sempat betulkan cermin sisi motor, dan dia nampak betul-betul dekat belakang dia ada kain putih. Dia tak nampak apa benda, cuma dia nampak kain putih. Tu aja. Waktu tu kata Khairul, dia punya mengucap Allahu Akbar. Memang tak boleh nak cakap dah. Dia punya ketakutan tu lembik kaki, dia kata. Waktu tu kalaulah dia kata ada kudrat, dia memang hidupkan motor, dia memang berjalan. Tapi dia tak boleh buat. Motor dia dah banyak kali dia cuba hidupkan tapi tak nak hidup. Dan waktu ni dia nak menuruni bukit. Waktu dia menuruni bukit, walaupun sepatutnya laju, tetap juga menuruni bukit dalam keadaan yang perlahan.
Waktu tu dia tahu, dia dengar bunyi kain yang berkibar-kibar dekat belakang dia. Dia tahu benda tu masih lagi dengan dia. Bila dia menuruni bukit, betul-betul nak sampai dekat kawasan kedai buah, orang-orang yang ada dekat dalam kedai buah menjerit-jerit, menunjuk-nunjuk ke arah Khairul. Khairul tahu apa yang dia orang jeritkan, Khairul tahu apa yang dia orang tunjuk. Tapi Khairul tak nak tengok, biarkan benda tu dekat belakang dia. Lepas tu, bila betul-betul dah sampai dekat depan kedai, barulah Khairul rasa ringan sikit motor dia. Dan orang ramai nampak benda tu. Makcik Rockers sebenarnya, lepas Khairul menuruni bukit, Makcik Rockers tu terbang daripada motor Khairul dan pergi ke kawasan belukar belakang air terjun, kalau tak silap abang. Dia pergi ke belukar belakang air terjun. Orang ramai yang ada dekat kawasan kedai buah tu menjerit-jerit, bukan menjerit ketakutan, tapi macam ni, oh tengok tu bang, macam tu. Lebih kurang lah abang melakonkan semula. Agaknya macam tu, sebab ramai-ramai kan, kalau seorang-seorang tengok macam tu tak berani tunjuk dia, tapi ramai-ramai dekat 20-30 orang nampak benda tu, ramai-ramai lah tunjuk. Dia terbang, Khairul tak tengok, sampai kesudah Khairul tak tengok. Cuma dia rasa satu benda yang dia bersyukur sangat, waktu dia menuruni bukit tu, dia nampak topi dia. Topi dia ada dekat kawasan bukit tu. Dia kata, macam mana lah benda tu boleh ambil topi dia waktu dia menaiki bukit dan letak topi dia dekat kawasan menuruni bukit. Jaraknya memang jauh, kata Khairul, memang jauh. Jadi Khairul kata, lepas tu bila dah sampai dekat bawah, benda yang pertama dia buat adalah telefon mak dia. Waktu dia telefon mak dia, dia menangis minta maaf. Dia rasa kata itu adalah balasan dia kenapa lambat. Tuhan menguji dia, Allah menguji dia dengan menghantar makhluk tidak seberupa untuk menguji ketabahan hatinya. Agaknya dia kata, telefon mak dia minta maaf. Mak dia pun terkejut juga kenapa Khairul menangis. Khairul kata nanti dia ceritakan. Bila dia dah jemput mak dia, bawa mak dia pergi rumah pakcik dia, barulah Khairul ceritakan apa yang berlaku. Mak dia cakap jalan tu memang keras waktu malam, dan mak dia kata tak ada apa-apa. Mak dia tak marah. Cuma mak dia kata, ya lepas ni kalau berlaku lagi, yang penting tabahkan hati, banyakkan selawat Nabi. Sebabnya itulah kita punya pendinding, itulah kita punya bantuan, minta tolong pada Allah Ta'ala. Dan cerita Khairul ni boleh kata seluruh keluarga dia tahu macam mana dia kena dengki sewaktu dia menuruni berjalan menggunakan kawasan Bukit Tangga Kuala Kelawang Negeri Sembilan. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Datin Shirley bagi dekat abang berkenaan dengan gangguan Bukit Salbiah. Sebenarnya dia bukanlah nama Bukit Salbiah. Asal nama Bukit Salbiah tu adalah Lembah Permai kalau tak silap abang, ataupun Bukit Permai. Kisah ni berlaku pada tahun 2022 bulan Julai hari tu, kata Datin Shirley. Dia ni seorang datin yang sangat sukses dengan perniagaan dia, dan dia bagi cerita dekat abang melalui panggilan telefon. Datin Shirley. Jadi Datin ni cerita ini adalah pengalaman dia dengan pembantu dia. Waktu tu 2022 bulan 7, lebih kurang bulan lepas lah kan, dia ada urusan dekat Pulau Pinang. Jadi dia dengan pembantu dia merangkap dia punya driver, pergilah ke Pulau Pinang. Dia pergi ke Pulau Pinang adalah mengenai dengan urusan-urusan perniagaan, dia kata. Jadi lepas habis urusan perniagaan dekat bandar Georgetown, Datin Shirley pun ajaklah pembantu dia ni jalan-jalan. Nama pembantu dia Aiman. Ajaklah jalan-jalan. Aiman, jomlah kita jalan-jalan dekat Feringgi. Dekat Feringgi kita jalan-jalan. Lepas tu Aiman kata okey, sebab Aiman ni masih muda lagi. Kata Datin Shirley umurnya baru 24-25 tahun. Jadi bila budak-budak muda diajak jalan, seronok lah kan. Datin Shirley cakap okey kita pergi Feringgi, sebab waktu malam dekat Feringgi memang meriah, macam-macam ada. Jadi kalau budak muda pergi situ seronok lah kan. Sebab Aiman memang jarang pergi Pulau Pinang. Itu adalah antara momen-momen terawal lah dia pergi ke Pulau Pinang. Tapi bila nak pergi ke Feringgi daripada bandar Georgetown, kata Datin Shirley dia paling suka gunakan jalan
Lembah Permai ataupun Bukit Permai tadi yang orang kenal dengan Bukit Salbiah. Jadi sebelum sampai ke Bukit Salbiah ni, Datin Shirley ceritalah, tanyalah dengan Aiman. Aiman tahu tak sejarah bukit yang kita nak lalu ni? Atau Aiman kata taklah, tak tahu kenapa ke Datin. Atau Datin Shirley bercerita sebenarnya Bukit Salbiah ni tu bukanlah nama sebenar. Dan pada sebelum Bukit Salbiah tu wujud, maksudnya sebelum kejadian Salbiah, kalau siapa-siapa yang terlupa tentang kejadian pembunuhan Salbiah boleh tengok pada YouTube abang yang sebelum ni. Kalau tak silap abang, nama YouTube-nya Salbiah juga rasanya. Okey, dia ceritalah, Datin Shirley ceritalah, dulu kawasan ni adalah kawasan hutan, jalannya kecil, memang ramai orang terserempak dengan makhluk-makhluk pelik dekat jalan ni. Dan waktu tu jalan ni dikenali dengan nama Bukit Permai atau Lembah Permai. Jadi Aiman ni dengarlah cerita. Jadi dia kata kalau dulu-dulu jalannya satu lorong, tak ramai orang berani nak lalu sebab banyak gangguan, terutamanya gangguan kena tumpang, gangguan orang melambai-lambai, lepas tu gangguan orang melintas-lintas. Dia kata sebab kawasan tu memang kawasan bukit yang belukarnya agak tebal juga, kata Datin Shirley pada waktu dulu. Tapi lebih teruk lagi kejadian gangguan tu selepas berlakunya kes kematian Salbiah. Mana-mana yang lupa boleh tengok YouTube abang, iaitu kejadian seorang anggota polis membunuh seorang perempuan yang namanya Salbiah. Mayatnya dibuang di kawasan Bukit Lembah Permai ni. Dan sejak daripada tu ramai orang yang nampak penampakan dan diorang anggap itu semua adalah arwah Salbiah. Sebenarnya Datin Shirley kata bukan. Benda tu, gangguan tu memang daripada sebelum tu, sebelum kejadian Salbiah tu. Jadi Aiman ni budak muda bila dengar macam tu, bukan tahu nak takut, kata Datin Shirley. Memang tak takut pun, dia biar dia gelak-gelakkan lagi. Jadi Datin Shirley cakap jangan macam tu. Dia kata kita ni hidup berlainan alam, kita hormati apa yang ada dekat alam sebelah, supaya kita tidak mengganggu satu sama lain. Dan perjalanan pun diteruskan sampailah nak naik ke Bukit Salbiah. Bila dah naik ke Bukit Salbiah tu, memang menjadi kebiasaan Datin Shirley. Datin Shirley ni adalah seorang Cina Malaysia, seorang Cina Malaysia. Jadi dia cakap menjadi kebiasaan bila dia pergi ke kawasan-kawasan yang memang terkenal dengan cerita-cerita misteri, dia akan cakap macam ni: wahai makhluk yang ada di sini, aku hanya tumpang lalu. Janganlah engkau ganggu aku. Kita duduk di alam yang berbeza. Okey. Jadi bila dia naik tu, bila Aiman dengar apa yang Datin Shirley ucap, dia tergelak lah. Dia kata, kurafat ni Datin. Dia kata tak payahlah macam tu je. Lepas tu Datin Shirley sambung, tak boleh macam tu Aiman, kita ni hidup berlainan alam, kenalah minta tumpang lalu. Jadi bila betul-betul naik ke atas Bukit Salbiah, Datin Shirley ucap sekali lagi, wahai makhluk di sini, saya tumpang lalu. Tiba-tiba Aiman menyaut, diejek-ejeknya, cara mengejeknya macam ni, lalulah. Kalau nak lalu sangat, lalulah. Agaknya dia membawa watak Salbiah pada waktu tu. Abang tak boleh buat, nanti kalau bawa huru-hara pula YouTube abang Kang. Jadi bayang-bayangkanlah suaranya macam tu. Abang tak boleh cekik-cekik suara, jadi suara perempuan susah, suara besar je ni. Jadi Aiman buatlah suara macam suara Salbiah, lalulah macam tu. Marahlah Datin Shirley, jangan macam tu je Kak, tak elok. Dia kata ini orang alam sebelah, kita kena hormat. Jadi bila turun daripada Bukit Salbiah, sampailah diorang dekat Feringgi. Tapi bila sampai dekat Feringgi, tiba-tiba memang keadaan cuaca tak mengizinkan. Hujan lebat pada waktu tu. Jadi diorang ambil keputusan tak jadilah pergi Feringgi nak berjalan-jalan, teruslah pergi masuk dekat hotel. Jadi diorang pun tidurlah dekat hotel, bilik berasingan lah kan. Jadi Datin dengan pembantunya bilik berasingan lah. Jadi diorang pun rehatlah dekat Hotel Flamingo kalau tak silap. Dan keesokan harinya diorang pun balik ke rumah Datin di Kedah. Kalau tak silap abang, di Pendang, Kedah. Datin ada rumah agam dekat situ dengan dusun-dusun di kawasan Pendang.
Dekat situ dia kata sebab kawasan rumah tu besar, Datin bela 16 ke 17 ekor buaya. Buaya! Anjing! Dia 16 ke 17 ekor anjing sebab kawasan rumah dengan ladang tu agak besar. Okay. Ceritanya bila sampai dekat Pendang. Bila sampai dekat rumah tu, Datin Shirley pun masuk rumah lebih kurang pukul 2 petang. Pada waktu tu Datin Shirley cakap Aiman dah tak berapa nak sihat. Dia tanya dengan Aiman, kenapa tu muka macam muram je? Aiman kata dia tak sihat, dia macam pening-pening. Lepas tu dia kata dia nampak macam kelibat-kelibat orang. Macam putih-putih kelibat orang. Dia kata macam tu. Jadi waktu tu Datin Shirley macam dah tergerak. Aiman ni macam kena ganggu ke apa ni. Jadi Datin Shirley pergilah duduk rehat dekat depan TV. Waktu dia tengah rehat dekat depan TV tu, dia dengar daripada luar pagar anjing-anjing dia menyalak-nyalak, menjerit-jerit, menggonggong lah kan, menjerit, menggonggong. Jadi Datin Shirley pun keluar daripada rumah. Dia tengoklah dekat depan rumah. Sebabnya kalau anjing menggonggong-gonggong menghala ke rumah tu, mestilah dekat kawasan dalam rumah tu macam ada sesuatu yang mengganggu. Selalunya adalah ular. Jadi Datin Shirley biarlah anjing tu menggonggong. Daripada 17 ekor, lebih kurang 4 ekor ke 3 ekor anjing melompat daripada pagar, merentasi pagar, masuk ke dalam kawasan rumah dan pergi ke kawasan belakang rumah. Datin Shirley cakap, jangan-jangan dekat-dekat belakang rumah ni ada ular sawa kot. Jadi Datin Shirley pun berjalanlah ke arah belakang, tengok anjing tu. Rupanya anjing tu tengah mengurumuni sesuatu yang Datin tak berapa nak perasan. Dia kata mula-mula dia diam aja berdiri tengok. Dia tengok apa yang anjing tu buat. Anjing tu macam mengerumuni sesuatu. Bila selepas 10 minit baru Datin perasan yang anjing tu tengah mengerumuni Aiman. Waktu tu Datin berlari ke arah Aiman, halau dia punya anjing. Dia tengok Aiman dah tertiarap dengan dahinya berdarah-darah. Muka dia penuh darah, kata Datin. Muka dia penuh darah. Jadi Datin cuba kejutkan dia. Aiman, bangun Aiman. Tapi Datin terkejut gila pada waktu tu. Waktu dia kejut Aiman terus buka mata. Dan Aiman tiba-tiba menggelupur. Macam tu. Badan dia ke kanan ke kiri, menjerit-jerit. Seolah-olah dia seperti dicekik. Waktu tu Datin dah ketakutan, tak tahu nak buat apa. Dia jerit, tolong. Jadi baiklah dekat kawasan rumah Kedah tu ada ramai pekerja-pekerja lain, termasuk pekerja ladang. Ramai-ramailah datang ke tempat kejadian, tengok Aiman tengah mengelupur seolah-olah macam dirasuki binatang buas. Jadi Aiman pun dipegang oleh ramai-ramai dan ada beberapa orang pekerja siram Aiman dengan air paip. Lepas tu tak jalan, Aiman masih lagi mendedam. Macam tu. Siram lagi dekat 5 baldi siram Aiman air ke atas Aiman tu. Akhirnya Aiman tu sedar. Waktu tu Aiman pelik, ni dekat mana sekarang ni? Diorang pun bawa lah Aiman pergi hospital. Berdarah-darah ni, kata Datin, muka dia berdarah-darah, bawa pergi hospital. Sampai dekat hospital, doktor pun bagi jahitan. Lepas bagi jahitan, diorang pun Aiman dibenarkan untuk balik ke rumah Datin. Jadi diorang balik ke rumah. Datin tanya dengan Aiman sebenarnya apa yang berlaku. Aiman cakap waktu tu dia berjalan nak masuk dalam rumah. Dia rasa kepala dia berat, pening dan dia nampak kelibat-kelibat orang. Waktu dia sampai dekat dah nak sampai ke pekarangan rumah daripada bahagian belakang, tiba-tiba dia tak ingat apa-apa. Waktu itulah yang anjing-anjing tu mengurumuni. Jadi Datin rasa macam ada yang tak kena. Dia kata takkan Aiman tiba-tiba lupa. Padahal kawasan tu memang bukan kawasan berbukit. Kenapa Aiman boleh berdarah-darah? Nak kata terantuk, tak ada apa pun yang dia terantuk. Dia kata memang ada macam kesan terantuk, tapi kenapa dia tiba-tiba mengelupur ketakutan? Jadi Datin Shirley bawa Aiman besoknya ataupun malam tu pergi jumpa dengan seorang ustaz. Jadi waktu ustaz tu rukiahkan si Aiman tu bertukar seolah-olah macam dirasuki orang lain. Melalui, Datin Shirley cakap, melalui perubatan yang ustaz tu bercakap dengan makhluk tu yang mengambil alih badan Aiman. Rupanya dia kata dia daripada Bukit Salbiah. Budak ni dengki. Kenapa dia ejek-ejeknya aku? Dia cakap macam tu. Bila dah dengar macam tu, terkejut Datin Shirley.
ingat daripada kebun dia, rupanya daripada Bukit Salbiah. Memang pada waktu tu Aiman ada mengejek-gejek cara Datin Shirley minta izin tumpang lalu, tapi tak sangka benda tu berlanjutan. Dan waktu Ustaz tu meruqyah, benda tu dapat dikeluarkan dan Aiman pulih seperti sedia kala. Dan Alhamdulillah Aiman boleh baik. Dan mengikut daripada cerita Datin Shirley, dia tak sangka inilah pertama kali dia kena dugaan macam ini. Sebenarnya selama ni dia memang pernah dengar cerita tentang keseraman Bukit Salbiah, tapi dia yakin, dia kata sebenarnya benda tu tak kacau kita kalau kita tak kacau mereka, kata Datin Salbiah. Jadi Datin Shirley. Jadi dia kata ini adalah pengajaran yang baik untuk kita semua. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini dapat bagi iktibar untuk abang dan juga untuk semua. Terima kasih dah yang membeli sambal lara abang. Dah melebihi 1000 paket sejak daripada bulan 5 ke bulan 5 hari tu. Sekarang bulan apa? Bulan 8 kan. Dah melebihi 1000 paket, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga dah membeli perapan sate, dan abang tengok ramai yang puji. Alhamdulillah, tu resepi mak ayah abang kan. Satu kenangan untuk mak ayah abang. Dan terima kasih juga yang membeli t-shirt abang, nak dijadikan cerita dan juga JSPL. Moga-moga jadi kenangan lah. Dan duit daripada jualan t-shirt tu masih lagi abang kumpulkan untuk abang bagi sumbangan bagi rumah-rumah orang-orang tua kalau ikut niat abang. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.